Muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang menarik, iaitulah tajuk tentang doa. Doa ini ibadat. Ibadat tak boleh dicampur dengan maksiat. Ibadat tak boleh bercampur dengan maksiat. Tapi anak-anak ni, moga dia orang Islam juga, kak pengenalan dia Islam, bila dapat sesuatu tu, ai nak tunjuk dia ni warak lah, syukur kepada Allah Ta'ala di atas kurnia yang Tuhan beri. Patut dia duka cita. Sebab apa? Sebab dia dapat mungkar. Bila dia dapat benda ni, lagi tinggi darjat kemungkaran dia, lagi top, lagi orang panggil selebriti, lagi tinggi dia punya darjat, lagi jauh dengan Allah, lagi lara, lagi leka. Ini semua ni tengok dalam hadis ni, Allah Ta'ala beri kepada dia, Allah Ta'ala beri kepada dia tiga perkara yang tersebut tadi. Yang pertama dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya jangan doa untuk maksiat, dan jangan doa, jangan ta'ajjal, jangan gopoh nak cepat. Ini saya terima, saya sebut tadi. Dia kata, Ustaz, 3 tahun dah saya ni. Dia kata 3 tahun baru je tu. 3 tahun dia doa tak dapat lagi. Dia rasa sudah lama, sudah frust. Saya tak nak doa lagi lah. Lah, itu orang panggil marah dengan Allah, merajuk dengan Tuhan. Jangan. Qalu, bila Nabi kita salah sebut, Allah Ta'ala akan beri kepada dia 3. Sama ada dapat terus apa yang dia nak, ataupun doa dia Allah Ta'ala tukar, yasrif anhu minasu, benda yang tak baik diketepikan, ataupun Allah simpan yaddakhiruha lahu fil akhirah, Allah simpan orang ni boleh terima di akhirat. Atas dunia tak dapat, bila kita mati, Masya Allah, pahala doa kita datang. Qalu, kata sahabat, izan nuksir, kalau macam ni kat nuksir, kita perbanyakkanlah doa, kita perbanyakkan doa. Qala, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Ta'ala banyak lagi rahmat nak beri pada kamu. Lagi banyak doa, lagi banyak Allah Ta'ala akan beri rahmat. Hadis ini dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Itu tuan kena ingatlah, kalau ulama kata Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad itu bukan dalam sahih, bukan dalam kitab sahih dia, dan hadis kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif. Imam Bukhari tidak iltizam dalam masalah ini. Tapi dengan syarat, tengok ni, sahabat tanya, Nabi kata jangan gopoh nak suruh Tuhan terima selalu. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa ma ajaltahu, apa dia gopoh tu? Yaqulu qad da'autu wa da'autu fala arahu yustajabu li, aku doa tak nampak apa Tuhan terima. Ini dia panggil orang gopoh nak cepat sangat. Syaukani lagi kata apa? Semua hadis-hadis yang lalu, hadis yang kita baca 2-3 hadis lepas, menunjukkan doa seorang Muslim tidak akan diabaikan sama sekali. Sebaliknya akan diperkenankan permohonannya, sama ada dengan disegerakan atau dilewatkan. Tuhan balas cash ataupun ditangguhkan. Sebagai satu kebersihan, kelebihan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tak sia-sia doa yang kita baca, doa yang kita munajat, tidak akan sia-sia. Sama ada tak dapat di dunia, kita akan dapat pahala di akhirat. Jadi teruskan berdoa, jangan dilemah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, setiap orang yang berdoa pasti akan diperkenankan permohonannya, akan tetapi dengan cara perkenan yang berbagai. Kadang-kadang diperkenankan apa yang dia minta, kadang-kadang pula dengan diberi ganti dengan yang lain, ataupun disimpan untuk akhirat. Itu 10 kepentingan doa. Kenapa kita kena berdoa? Dan Allah Ta'ala akan perkenankan doa ini walaupun daripada orang bukan Islam, orang kafir, mazlum, yang dizalimi, akan diperkenankan doa. Doa orang zalim nanti kita sebut, kita akan cerita selepas ini. Yang ke-11, doa dapat menolak suatu bala sebelum ia berlaku. Dalam hadis ini, hadis Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan Tirmizi, mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak dapat menolak al-qadar, ketentuan Allah Ta'ala itu, melainkan doa.
qadar nak turun, tak baik pada kita. Kita doa, ya Allah aku nak minta selamat, maka doa ni naik, dia bertembung di situ. Doa menolak qadar, yakni mengubah dengan sebab doa. Semuanya takdir Allah Ta'ala. Kalau kita bincang dalam bab, dan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Rukun Iman, sebuah kitab yang menarik lah untuk diteliti, ringkas dan mudah. Nama kitabnya Rukun Iman, ada di sini. Dalam kitab ini kita bahas secara sederhana di dalam bab beriman kepada qada dengan qadar. Jadi nak memahami masalah qada dan qadar ni penting, kerana ramai orang tergelincir dalam kepahaman masalah ni, sehingga dia kata kalau kita dah semua takdir Tuhan, tak payahlah kita ibadat, tunggu. Kalau Tuhan kata kita ni baik, mati kat mengucap 2 kalimah syahadah, tenang-tenang mati syurga terus, tak payah sembahyang lah. Kalau macam tu banyak masalah kita. Orang mencuri, bila dia mencuri, polis tangkap, dia boleh jawab, encik jangan marah dengan saya, takdir Tuhan dah saya jadi pencuri, kenapa awak marah? Nak jawab macam mana kita? Lah, itu tak boleh, kerana tak boleh menyalahkan takdir dalam perkara-perkara yang kita diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, nak buat baik ke nak buat tak baik. Kenapa memilih yang tak baik kemudian musandar kepada takdir? Tak boleh. Apa makna la yarudul qadar illa doa? Tidak dapat menolak qadar itu melainkan doa. Apa artinya? Masih lagi dalam Syaukani kata, darinya terdapat petunjuk bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak dengan sebab doa apa-apa ketetapannya ke atas seorang hamba, dengan sebab doa. Jadi bala nak turun oleh kerana kita berdoa, maka bala tu tukar, tak jadi. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Tadi kita sebutkan dengan sebab doa. Habis kena berdoa lah supaya tak turun bala. Saya bila timbul isu ni, anak-anak suka buat contoh yang dekat yang kita nampak. Apabila pihak kaji cuaca buat amaran bahawa satu kawasan ini akan dilanda angin kuat, ribut akan mari, katanya sibuk dah duk buka pusat batuan banjir lah, pusat tu pusat ni. Orang-orang saleh di kalangan mereka tak sibuk dengan benda ni, dia sibuk dengan doa. Ya Allah, sekiranya bala nak mari ni mengancam keselamatan kami, mintalah ubah pergi lain. Kalaulah angin ribut kencang ni menghancurkan bangunan apa dah, hantarkanlah dia pergi jatuh di tengah-tengah laut. Allah Ta'ala tukar. Kita menunggu bila masa nak jadi, tiba-tiba senyap. Kaji cuaca kata, alhamdulillah, angin yang memang betul-betul menuju ke kawasan ini, tiba-tiba dia tukar, bagi segenar ke kiri, pergi kawasan lain. Orang kampung lain yang tak sangka nak berlaku banjir, banjir di kawasan dia. Ini tuan-tuan boleh ingat peristiwa-peristiwa di negara kita. 2-3 tahun lepas, baru ni satu lagi amaran nak mari pula kawasan pantai timur, orang berdoa, Allah Ta'ala tukar balik. Masih ada lagi orang-orang yang saleh yang boleh berdoa. Jadi kita kena tengok. Jadi untuk kalau kita rasa kebimbangan, takut terkena benda tak baik, takut benda, banyakkan doa kepada Allah. Kerana dengan berdoa itu kita minta permohonan yang Allah Ta'ala minta kita selamat, minta tak nak benda-benda yang tak baik. Jadi terdapat petunjuk dalam hadis ini bahawa Allah SWT menolak dengan sebab doa apa-apa ketetapannya ke atas seorang hamba tentang perkara ini. Terdapat banyak dalam hadis. Seterusnya beliau juga menyebutkan kesimpulannya bahawa doa juga termasuk dalam qadar. Doa juga qadar, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kalanya terlaksana ke atas seorang hamba suatu ketentuan yang muqayyad,
Yang muqayyad mana yang terikat. Jika hamba tadi tidak berdoa untuk dielakkan, apabila dia berdoa maka dia bebas dari ketentuan tersebut. Dia panggil dalam istilah bahasa syariat ini dipanggil ajal mubram dengan ajal muallaq. Muallaq maknanya tergantung. Bala akan mari. Tapi kalau kamu doa, dia akan tukar. Tapi kalau benda hak mubram, benda yang memang sudah ditulis takdir Allah Ta'ala bahawa benda ni akan terjadi, Allah SWT tidak ilhamkan, tidak takdirkan kita berdoa, maka datanglah benda tu. Jelas maksud hadis tu, la yaruddu du'a al-qadar illa doa. Qadar ini tidak ditolak kecuali dengan doa. Itu jelas dia kata. Doa yang ke-12, doa dapat mengangkat. Yang tadi, yang ke-11 tadi, doa menolak sebelum turun. Ni dah turun, macam mana pula? Doa dapat mengangkat bala setelah ia berlaku. Lepas pada berlaku, mari doa. Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Wa ma su'ila Allahu syai'an yu'ta ahabba ilaihi min an yas'ala al-'afiyah. Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Tengok. Sesiapa di kalangan kamu yang dibuka untuknya pintu berdoa, Allah Ta'ala buka pintu doa, makna kita berdoa kepada Allah, bermakna telah dibuka untuknya pintu-pintu rahmat. Allahu Akbar. Hari ini rajinkan doa, kerana bila kita doa, mana Allah Ta'ala buka rahmat pada kita. Tiadalah dipohon pada Allah suatu perkara yang diperkenankan yang lebih disukainya berbanding dipohon afiah. Apa nak minta afiah? Allah, macam doa pagi petang yang kita baca tu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, fi dunya wal akhirah. Minta al-afiyah. Ini doa maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat supaya doa pada waktu pagi dan petang. Baca dah doa ni? Tak lagi. Kena baca hari ni. Ambil dalam buku yang saya tulis kumpul doa tu, tajuk dia zikir pagi petang. Dalam tu kita letak doa ni, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiat. Dia kata apa? Tidak ada benda yang Allah Ta'ala suka kita minta al-afiyah, minta selamat. Sesungguhnya doa bermanfaat ke atas perkara yang telah berlaku dan yang belum berlaku. Oleh demikian, wahai hamba-hamba Allah sekalian, ibadallah, bid-du'a adalah kamu berdoa. Jadi dalam cerita doa ni, al-afiyah, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang sahabat. Tiba-tiba dia tengok sahabat ni kurus macam anak ayam cabut bulu. Coba kita bayangkan, anak ayam cabut bulu kena hujan pula. Allahu Akbar. Kurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ziarah sahabat, Nabi tanya, "Limadza? Kenapa ni kamu ni kurus ni? Adakah kamu minta sesuatu dengan Allah?" Dia kata, "Na'am ya Rasulullah, saya ada minta." Dia kata, "Engkau minta apa?" Dia kata, "Ya Allah, sekiranya saya bersalah, hukumlah saya atas dunia ni." Berani punya minta. Permohonan yang cukup berani. Kalau saya salah, hukum saya. Nabi kita Allahu Akbar. Nabi kata la ilaha illallah annakum la tutiqun. Kamu tidak akan mampu. Kenapa kamu minta benda ni? Sepatutnya kamu minta al-afiyah, minta selamat dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kamu minta macam ni, berat. Sebab apa tuan-tuan? Nabi kita larang berdoa macam ni. Kenapa? Sebab bahaya bila kita minta. Kita dengan orang kita boleh cabar. Awak tak percaya dengan saya? Ataupun awak hukumlah saya? Bolehlah. Kita boleh sembunyi hak orang. Macam kita hari ni kan, nampak ada sikit, kenapa tak saman? Kenapa tak buat report polis? Report polis dalam kes tu awak boleh sembunyi, tak ada bukti. Dengan Allah ada sembunyi? Tak ada. Jangan doa. Nabi kata minta al-afiyah, minta selamat. Kalau dia minta doa benda lain ni, Allah balas, kamu tak mampu. Tengok sahabat ni, orang baik ni. Sebab tu dia berani minta, kalau aku ada bersalah, hukum. Tapi bila Tuhan hukum, berat dia kena.
Allahu akbar. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita supaya berdoa minta al-afiah. Yang ke seterusnya, yang ke-13, doa melahirkan rasa belas kasihan sama muslim. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al-malaku walaka bimithlin. Hak ni ingat ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita sayang pada siapa hari ni? Anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita sayang. Nabi kata tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di luar pengetahuannya, di zahril ghaib, orang tu tak tahu pun kita doa, melainkan malaikat berdoa untuknya dan untuk kamu juga perkara yang sama. Sahabat kita uzur sakit, kita di rumah kita doa, ya Allah, sahabat yang saya sayangi sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah penyakitnya. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, malaikat tolong aminkan doa, mengatakan ya Allah, berilah keselamatan, sembuh juga penyakit orang yang berdoa ni, sebab dia doa pada kawan dia tanpa diminta, tanpa pengetahuan. Ni tak tahu hari ni kita lepas doa tulis selalu SMS. Saya puas hati hari ni, bila saya tengok kawan saya sakit, saya sudah doa kepada dia, tulis dalam SMS, tulis dalam Facebook tu, dan saya baru sudah mendoakan awak. Tu nak orang panggil nak menyoh. Oh tu nak apa ni, nak suruh orang puji kita pula. Oh baik dia ni, duk doa lah. Tak payah cakap apa-apa. Kita dengan Allah SWT saja, doa bizahril ghaib ni sangat mustajab. Jadi siapa yang kita sayang hari ni, angkat tangan. Dalam solat kita, dalam sujud kita berdoa, ya Allah, sahabat aku dalam keadaan susah, anak dia tak sihat, isteri dia sakit, barang-barang dia diganggu oleh orang. Kita coba, maka ketika itu kita buat. Alhamdulillah, Allah SWT akan beri kepada kita malaikat tolong doakan kepada kita, walaka mislu, awak juga mendapat doa seperti ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebahagian ulama salaf apabila hendak berdoa untuk diri mereka sendiri suatu perkara, mereka akan mendoakan perkara tersebut kepada saudara semuslim mereka terlebih dahulu, kerana ia merupakan sebab dimustajabkan doa dan mendapat permohonan yang sama seperti permohonannya untuk saudaranya semuslim. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita bila ajar benda ni, Imam Nawawi kata orang-orang soleh zaman dulu doa pula. Jadi kepentingan yang 14 sifat doa ni sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-15, doa merupakan sebab diturunkan bantuan dan keteguhan ketika menghadapi musuh. Bila kita hadapi musuh, kita kena berdoa. Yang ke seterusnya, doa merupakan bukti keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, habislah beberapa belas kepentingan doa. Kita pindah pula kepada adab berdoa. Bila kita nak doa, macam mana? Ini dia panggil adab berdoa. Yang pertama, kita mula dengan memuji Allah. Kita muji Allah, alhamdulillah, dan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Barulah kita berdoa. Jadi kita kata, kita selawat dulu. Ini dia punya pembuka doa. Ingat dah tak? Kita mula dengan alhamdulillah,
Kalau boleh teruskan alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza, jadi puji Allah Taala. Lepas pada itu baru kita mari selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada selawat baru kita minta. Ini para ulama mengatakan di antara adabnya Allah Taala ni kena puji dulu. Bangkit guna nama-nama Asmaul Husna. Baca nama-nama Allah Taala yang indah tu, barulah kita minta. Ini dalam adab yang disebut. Memperakui diri banyak melakukan dosa. Jadi kita mengadu kepada Allah Taala, ya Allah, aku ni banyak kesalahan denganmu. Banyak masalah. Jauhnya saya. Tak banyak ibadat. Tapi rahmatmu sangat luas. Keampunanmu sangat terbuka. Pintu taubat engkau buka untuk hamba-Mu, maka berilah kepada aku. Jadi itu dia panggil cara yang kedua. Alhamdulillah, selawat, kemudian mengaku kelemahan diri. Kita mengaku kita ni lemah, tak ada kuasa, bersalah banyak, lepas tu baru minta. Ini satu lagi kaedah. Macam tengok ni, macam hadis Nabi ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi, aku mengaku aku dosa, barulah minta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ini adab. Ini kita mengaku. Tak payah duduk mengaku apa. Itu dia panggil orang sombong, orang tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adab berdoa dengan merendah diri dan khusyuk. Jangan duduk sambil-sambil duduk begini, mata sana sini minta doa. Jadi berdoa biar betul-betul khusyuk. Kerana itulah kalau kita patutnya kita berdoa ni, kita sendiri yang berdoa untuk diri kita. Tuan-tuan bayangkan, kita ada masalah, ada penyakit, kena tipu bala bencana. Perasaan kita kalau kita minta dengan Allah batu itu lebih dekat. Sahabat-sahabat kita yang mari rumah kita bantu tolong doa ni, dia adalah perasaan dia kesian dengan kita, tapi tak sama, kata orang bahu memikul, tak sama dengan mata memandang. Orang yang mata memandang sungguh, kalau kita mazlum, kena zalim sungguh, kita angkat, ya Allah, aku dihina, aku dizalimi, aku diunaya, tak sama dengan orang yang berdoa, ya Allah, sahabat aku kena naya, kena unaya, kena khianat, bantulah dia. Orang yang betul-betul kena, yang sangat berhajat, mereka dalam keadaan duduk dalam keadaan yang sangat memerlukan. Rintihan dia, air mata dia cukup dahsyat. Dalam satu cerita di zaman Bani Israel, orang tak nak doa langsung ada. Ini kita cerita dalam bab doa orang zalim, doa orang yang dizalimi nanti. Jadi nak doa dengan merendah diri. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan minta. Doa biar bersungguh-sungguh. Jangan doa orang panggil sambil lewa. Sambil lewa tak jadi. Yang kelima, berterusan dan mengulangi permintaan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Merayu, buat permohonan sungguh-sungguh. Sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan, sama ada ketika susah atau senang. Ni kena ingat. Kan Nabi kita sebut dalam ni, orang yang kenal Allah Ta'ala waktu dia senang, Allah Ta'ala kenal waktu mu susah. Tapi kalau kita susah baru nak cari Tuhan, la ilaha illallah. Berapa ramai orang pergi ke masjid waktu dia susah, nak minta tu imam suruh tolong doakan dia. Dia mari masjid, dia tanya mana tu imam, dia bercakap dengan imam dah. Tu imam apa pening, dia kata awak ni orang Korea mana? Korea ni awak nak jumpa tu imam? Ya. Ada masalah apa? Masalah kena ujian, kena bala. Tu imam boleh kena selalu. Oh, nasib baik juga kena bala. Sampai juga awak ke masjid jumpa tu imam. Mana kalau tak kena bala, sampai masjid tak? Tak pergi masjid dah buat ni. Ni. Siapa dia kenal Allah Ta'ala waktu dia senang, Allah kenal waktu dia susah. Kita jangan tunggu susah nak berdoa. Waktu kita senang ni, doa dulu. Kalau susah baru nak doa tu, baru nak kenal Tuhan masa tu. Allahu Akbar. Ini bimbang kita. Jadi waktu fal yuksiri du'a fir raha, banyakkan doa waktu kita senang,
Allah Ta'ala akan kenal kita waktu kita susah. Yang seterusnya, mengelakkan diri dari memohon keburukan untuk keluarga, harta dan diri. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum, jangan berdoa ke atas diri kamu sendiri. Ya Allah, celakanya aku ni, ibu-ibu ni, biasa ayah kurang sikit, mak. Kalau nak marah ke anak, setara mana nak marah pun, jangan terkeluar perkataan-perkataan yang melaknat anak sendiri. Oh, bahasa budak celaka, doa mak pada anak celaka. Waktu tu pintu langit terbuka, lam yughlaq ba'dahu, tak akan tutup lagi. Celakalah anakmu. Sepatah kata mak, anak jadi celaka, habis air mata, lepas pada tu habis air tawar, tak berguna lagi. Ini para ulama kata, setakat mana nak marah ke anak, kita kacik gigi boleh, ambil apa ni benda-benda lain, tumbuk dinding boleh, tapi jangan keluar perkataan yang berdoa melaknat pada anak sendiri. Keluar hak ni, kebetulan langit terbuka masa tu, mustajab doa mak, siapa nak tutup doa? Ini habislah lah, binasalah anak dia. Mak ayah mencelakakan anak sendiri. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan duduk doa pada harta benda kita. Allahu akbar. Jangan. Kita setara mana nak marah, guna perkataan lain yang tidak menunjukkan kita ni doa laknat, doa kebaik, doa celaka, doa yang tak baik pada anak-anak, kerana kalau tidak celaka anak kerana mak dia sendiri. Dan mengulangi doa 3 kali. Di antara adabnya, kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat.